Ingatkan cuma rakyat saja yang meragui kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Konon-kononnya ada beberapa pihak telah mengugut beliau berkenaan dengan ketegasan beliau berhubung isu Palestin dan juga rejim Mayonis. Rupa-rupanya mantan-mantan dan juga diplomat-diplomat dekat negara kita ini pun turut berpandangan bahawa benda itu adalah mengarut. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan beliau mendapat tekanan dan juga ugutan daripada beberapa pihak termasuklah beberapa MP dari negara-negara Eropah mengundang reaksi pelbagai daripada khalayak, dan majoritinya, boleh saya katakan majoriti memang langsung tak percaya apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tersebut. Apatah lagi ketika Ustaz Ahmad Fadli Syari, Ahli Parlimen Pasir Mas, baru-baru ini telah bertanyakan di dalam Dewan, tolong namakan pihak yang telah mengugut Perdana Menteri supaya kita boleh ambil tindakan, antara lain untuk menyatakan bantahan kepada kedutaan negara-negara terlibat dan macam-macam lagi. Tetapi soalan tersebut enggan dijawab oleh kerajaan melalui Menteri Luar Datuk Zamri Abdul Kadir. Dia kata dalam Dewan ini tak payahlah kita hendak namakan, cuma kita nak kata Perdana Menteri kata dia tidak akan gentar dengan sesiapa pun, which is benda itu sangat-sangat klise, sangat-sangat rhetorical. Dan dalam pada rakyat masing-masing menyatakan bahawa benda ini bak kata orang Terengganu lebong belaka, muncullah beberapa diplomat yang menyatakan benda yang sama. Mereka pun tak yakin betul ke Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mendapat tekanan, mendapat orang kata apa, ancaman lah, ugutan lah daripada negara-negara luar dan sebagainya. Sebab bak kata mereka lah kan, seperti mana yang telah dilaporkan oleh Malaysia Now, kita memang mengambil pendekatan tidak mengiktiraf Israel sejak Perdana Menteri yang pertama lagi. Walaupun ketika zaman Tunku Abdul Rahman, Malaysia ini lebih mesra dengan Amerika Syarikat, tetapi kita masih lagi tidak mengambil pendekatan untuk mengiktiraf negara rejim Mayonis tersebut. Sebaliknya, kita mengambil pendekatan yang bumi di situ adalah bumi Palestin. Sampailah ke Perdana Menteri yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, semuanya mengambil pendekatan yang sama. Dan kalau kita nak tengok track record pun, Tun Dr. Mahathir jauh lebih tegas, lebih keras terhadap rejim Mayonis. Najib Razak sampai mampu untuk mengetuai satu usul untuk orang kata apa, menghalau penempatan-penempatan rejim Mayonis yang haram dekat Gaza. Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah mengeluarkan kenyataan TV mengutuk serangan terhadap orang awam dekat Palestin dan macam-macam lagi sebenarnya. Tetapi zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kita tengok tak ada benda sangat pun yang beliau buat, tiba-tiba dapat ugutan sana ugutan sini. Lain macam betul bang. Diplomat-diplomat ini dilaporkan berkata selama ini tak pernah timbul masalah pun, dan Perdana Menteri kena bezakan antara kritikan dan juga ugutan. Sebab takut dia teradukkan. Orang kritik dia, tapi dia ingat orang ugut dia. Itu masalah je sekarang ini. Apatah lagi sekarang, Perdana Menteri telah mendakwa ada beberapa MP dari negara Eropah yang ugut beliau. Benda ini sebenarnya tak bagus untuk iklim politik dan juga ekonomi kita. Sebab bila Perdana Menteri membuat tuduhan seperti itu, sudah pastilah negara-negara Eropah akan mengang. Dia kata, tiba-tiba pula kau tuduh aku kan? Dah lah kau tak nak namakan. Ini akan mengundang perasaan kurang senang rakyat Malaysia secara asasnya terhadap negara-negara Eropah. At least itu yang sepatutnya berlaku. Cuma mungkinlah MP-MP ataupun pemimpin-pemimpin negara Eropah tu tak tahu yang rakyat Malaysia sendiri pun menyampah dengan PMX. Tapi itulah, mereka beranggapan dah PMX kata gitu, tuduh negara-negara Eropah, dok ugut dia, ancam dia, tekan dia. So rakyat Malaysia pun akan bersama-sama akan kutuk negara-negara Eropah. So ini akan menjarakkan lagi hubungan antara Malaysia dan juga negara-negara Eropah. Dahlah kita ini banyak juga import dan ekspor daripada mereka. Dan kita pun tengah-tengah masalah ekonomi meruncing dekat negara kita ini, nak cari pasal dengan negara luar lagi. Apa cerita masalahnya? Belum cerita tentang keyakinan pelabur yang makin lama makin short dengan kerajaan ini. Tiba-tiba pula lah boleh kata, I kena ugut dan sebagainya kan. Ingat pelabur tak monitor ke semua ni? Dia monitor bang. Dia akan monitor dan dia pun akan gelak gila-gila tau. Para pelabur ini, dia akan kata, apa cerita Perdana Menteri Malaysia ni, masalahnya kan. Boleh pula mengeluarkan ayat-ayat seperti itu kan. Tiba-tiba nak claim itu, claim ini dan sebagainya. Lama-lama pelabur punya menyampah dengan negeri kita ini dan diorang tak nak masuk lagi dah masalahnya. Disebabkan oleh kita ada seorang Perdana Menteri yang kuat sangat drama masalahnya. Jadi itu yang
orang kata apa, sebenarnya berlaku pada ketika ini, di mana mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan tersebut untuk menaikkan reputasi beliau, tetapi sebaliknya yang terjadi. Zaman sekarang, Datuk Seri Anwar, dia tak sama macam zaman sebelum ada sosmed yang meluas seperti sekarang. Dulu ialah anda boleh dakwa anda kena arsenik, orang akan percaya kau-kaunya anda kena arsenik. Ada berapa lama lagi untuk hidup, macam tu lebih kurang. Saya ingat lagi ceramah anda dulu. And then kemudian anda dakwa dulu di depan mata saya kan, ceramah dekat Gombak masa tu, dekat Batu Cape. Anda dakwa anda mendapat panggilan telefon daripada Emmanuel Macron, iaitu Perdana Menteri Perancis, Presiden Perancis, saya lupa, Perdana Menteri ke Presiden yang terbaru. Mengucapkan kata selamat berjaya kepada anda untuk berhadapan dengan PRU dan sebagainya. Dan kami dekat bawah tu pun macam, wah hebatnya, Macron call Anwar, lain macam betul. Dan sekarang anda nak buat taktik yang sama juga. Anda kata Erdogan call anda call Erdogan dan sebagainya. And then anda pusing satu Arab menyatakan pendirian anda berkenaan dengan Palestin sebagainya. Rakyat bukan macam dulu tau. Rakyat sekarang makin lama makin bijak untuk mencari kesahihan sesuatu perkhabaran walaupun benda itu datang daripada anda. Mereka dah tak percaya bulat-bulat macam dulu lagi dah. Mereka tak akan terima bulat-bulat. Mereka akan scrutinize every single word that you are saying. Jadi, bila benda yang anda sebut itu tidak didatangkan dengan bukti-bukti yang empirical, maka jangan salahkan rakyat kalau mereka ini skeptikal. Jadi, pada pandangan saya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, selepas ini kalau anda nak buat apa-apa klaim pun pastikan ada bukti. Dan anak apa-apa pun tak payah nak lambung sangat. Anwar cakap je lambung, cakap benda itu yang maha betul, benda itu yang maha tepat dan sebagainya. Kena ingat, rakyat sekarang ini jauh lebih cerdik berbanding dengan anda. Dan jika anda gagal untuk mencerdikkan diri anda seperti mana rakyat, saya cuma ada satu soalan je untuk anda, wahai anak-anak papa. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?